Okey, ya. Okey, kita sambung yang semalam. Kamu ingat lagi kan ni gelombang melintang. Okey. Gelombang melintang ni kan zarah-zarah medium dia bergetar secara berserenjang dengan arah perambatan gelombang. So kamu akan nampak gelombang dia macam ni lah kan. Okey. Jadi contoh-contoh gelombang melintang adalah seperti apa contoh-contoh dia? Gelombang apa ni? Yang biasa kamu nampak bentuk atas bawah. Dia ada puncak lembangan. Gelombang apa tadi? Gelombang air. Okey. Sebab tu kamu nampak air dia ada macam ombak kan. Dia ada puncak lembangan. Okey. Selain daripada gelombang air, apa lagi? Contoh-contoh gelombang melintang. Siapa tahu? Contoh-contoh gelombang melintang, gelombang air lagi. Gelombang apa? Cahaya. Ya, gelombang cahaya. Gelombang cahaya pun adalah gelombang melintang. Okey, gelombang cahaya. Okey, tapi gelombang cahaya ni ataupun kamu boleh jawab ni. Gelombang elektromagnet. Okey, elektromagnet. So cahaya ni dalam elektromagnet lah. Okey, kamu nak jawab gelombang cahaya boleh ataupun kamu jawab je gelombang elektromagnet pun boleh. Sebab dalam elektromagnet ni ada cahaya kan. Dia ada berapa? Cikgu ajar ada berapa? Dalam gelombang elektromagnet ni dia ada 7. Ya, 7. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa ingat? Atas kali apa? Radio. Lepas tu? Micro. Okey, gelombang radio, gelombang mikro. Lagi? Inframerah. Ya, inframerah. Lagi? Cahaya nampak. Cahaya nampak. Ni gelombang cahaya lah ni, okey. Cahaya ni cahaya nampak lah, okey. Cahaya nampak, lagi apa lagi? Atau ungu. Atra ungu. Lagi? X-ray. X-ray. Lagi? Gamma. Gamma. Okey. So ni semua gelombang melintang, okey. Tapi kita tak nampak lah dia punya puncak dengan lembangan dia. Tak nampak. Yang kita nampak air je. Air kita nampak puncak lembangan. Okey, yang air je kita nampak. Yang lain ni semua tak nampak. Okey, tu gelombang melintang. Gelombang membujur. Contoh, okey, gelombang membujur dia tak ada puncak dengan lembangan. Yang dia ada apa? Mampatan, regangan. Okey. Mampatan, regangan. Okey, so dia punya maksud gelombang membujur ni lah zarah-zarah medium dia bergetar secara selari dengan arah perambatan gelombang. Contoh gelombang membujur adalah gelombang apa? Gelombang apa semalam cikgu tunjuk video kan? Gelombang apa? Gelombang bunyi. Ya, gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi adalah contoh gelombang membujur. Okey. Okey, kita pergi formula fizik. Okey, cikgu dah ajar kan panjang gelombang tu apa kan? Jarak antara puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan. Puncak dengan dia kena inilah jarak antara puncak dengan puncak secara berturutan ataupun lembangan dengan lembangan secara berturutan. Tak semestinya puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan ya. Dia tengok mana kamu start. Kalau misalnya kamu start dekat sini, contohnya dekat sini, so dia punya ni mula dia, so akhir dia ada di sini kan. So ini pun panjang gelombang juga. Okey. Dia mesti sama jarak. Okey. Lagi apa lagi Oh, cikgu nak ajar
Okey, daripada gelombang kita boleh kira frekuensi. Pernah dengar tak frekuensi? Dengar. Frekuensi Dengar. pernah dengar. Okey, frekuensi tu apa? Tadi kata pernah dengar frekuensi. Oh, pernah dengar tapi faham tak frekuensi tu apa? Tak faham. Okey, frekuensi. Okey, kejap. Okey, frekuensi ni adalah bilangan apa ni, kalau dulu kalau ayunan bandul kamu buat eksperimen bandul kan. Tapi ni bukan eksperimen bandul lah, ni tentang gelombang. So bilangan kitaran dalam 1 saat. Ya betul, bilangan kitaran dalam 1 saat. Kalau macam bandul tu kan, contoh macam kamu buat eksperimen bandul, dia ayun pergi dan balik. Tu baru satu ayunan. So kamu kira lah ada berapa ayunan lengkap. Okey, kalau macam ni pergi dan patah balik kita panggil satu ayunan lengkap. So kamu kira dalam ada berapa bilangan satu ayunan lengkap? Berapa bilangan satu ayunan lengkap? Okey, kejap. Frekuensi adalah bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat. So kita nak tahu dalam masa 1 saat ada berapa bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat. So dia adalah formula nak kira dia. Okey. Okey, so ini kalau ayunan tu ayunan bandul. Tapi kalau gelombang kita panggil bilangan gelombang. Bilangan gelombang. Betul lah bilangan. Okey, bilangan gelombang lengkap dalam 1 saat. Kita nak tengok dalam masa 1 saat ada berapa bilangan gelombang lengkap. So macam mana nak tahu gelombang lengkap? Gelombang lengkap tu macam ni Ni gelombang kan, dia naik. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik sini. Ni kita panggil satu gelombang lengkap. Okey. Boleh? Faham tak? Boleh. Satu gelombang lengkap dia naik, dia turun, lepas tu dia patah balik. Tu satu gelombang lengkap. So kita nak tengoklah ada berapa bilangan gelombang lengkap yang boleh dihasilkan dalam 1 saat. Jadi nak kira frekuensi, ada formula dia. Okey, formula dia adalah ni kamu dah salin ke air ni? Okey, formula nak kira frekuensi. Formula nak kira frekuensi. Nak tahu berapa bilangan gelombang lengkap dalam masa 1 saat kan. So F sama dengan 1/T. Okey, F sama dengan 1/T. So F tu frekuensi. T tu apa T? T adalah tempo. T tu tempo. Dia ambil bahasa Melayu pula, tempo. Kalau English kita panggil apa? Period kan. Okey. So T besar tu tempo. So tempo tu apa? Tempo tu adalah masa untuk buat satu gelombang lengkap. Okey, masa untuk buat satu gelombang lengkap. Okey, itu tempo. Okey, next. Okey, lepas apa nanti kita cari soalan yang macam nak kira frekuensi ni. Okey, selain daripada frekuensi, tempo, lagi apa lagi had laju gelombang pula. Okey, had laju gelombang. Kita juga boleh kira had laju gelombang. Okey, formula dia adalah V sama dengan F frekuensi darab dengan panjang gelombang. Tu. Ni formula nak kira
had laju gelombang. Okay. So ni V tu adalah had laju gelombang. Lepas tu F apa F? F frekuensi. Okay, siapa tahu unit frekuensi apa? Unit dia Hertz Hertz. H-E-R-T-Z. Hertz atau kita panggil H-Z. Hertz. Lepas tu ni lambda. Lambda apa lambda? Lambda tu apa lambda? Panjang gelombang. Lambda tu mewakili panjang gelombang. Pakai unit meter pakai unit meter. Okey. So kamu akan dapatlah kira had laju gelombang dia. Jadi ada dua formula yang kita boleh kira daripada gelombang, iaitu kita boleh kira frekuensi F sama dengan 1/T. Nak kira frekuensi kamu kena tahulah masa untuk buat satu gelombang lengkap tu berapa masa dia. Okey, berapa tempoh dia. So daripada tempoh kita boleh kiralah frekuensi dia. Frekuensi tu apa maksud frekuensi? Maksudnya bilangan gelombang lengkap dalam satu saat. Okey. Kamu jangan confuse tau. Frekuensi maksudnya bilangan gelombang lengkap yang dapat dihasilkan dalam satu saat. Dalam satu saat mestilah dia boleh hasilkan banyak gelombang lengkap kan. Tempoh lain. Tempoh adalah masa untuk buat satu gelombang lengkap. Berapa tempoh dia. Dan kemudian kita boleh kira had laju gelombang V sama dengan F lambda. Okey, so contoh soalan. Okey, macam ni kan. Okey, dia kata berapakah frekuensi? So nak kira frekuensi F sama dengan 1/T. Okey, F sama dengan 1/T. Jadi T tu adalah tempoh T tu tempoh masa untuk buat satu gelombang lengkap. Okey, satu gelombang lengkap. So kat sini dia kata apa? Dia menghayunkan tangannya ke atas dan ke bawah melalui jarak 18 cm dalam masa 0.20 saat. Okey, maksudnya kan bila dia hayun tangan ke atas, so tali dia macam ni lah kan, tali dia jadi macam ni, yang bawah ni. Bila dia hayun ke atas, bila dia hayun ke atas, tali dia kat bawah. Bila dia tangan dia dekat bawah, tali dia kat atas pula. Macam ni. So kan bila dia hayun atas dan bawah, terhasillah gelombang yang bawah dan atas. Macam ni. So jadilah satu gelombang lengkap. So nak buat satu gelombang lengkap ni, berapa masa yang diambil? Berapa? Berapa? Bila dia hayun tangan ke atas dan ke bawah, terhasillah satu gelombang lengkap macam ni. Okay? So berapa masa yang diambil? Respon. Berapa kak? Oh kakak, ke abang ke? Cepat. Tahu tak? Tak tahu tu. Kan dia bagi tahu dalam ni. Bila dia hayungkan tangan dia ke atas dan ke bawah, okey, melalui jarak 18 cm ni dalam masa 0.20 saat. Maksudnya kan bila dia hayun tangan atas ke bawah, terhasillah satu gelombang lengkap. Okey. Terhasillah satu gelombang lengkap. Bila dia hayun tangan atas bawah, so mana gelombang lengkap dia? Inilah yang cikgu buat colour merahnya. So bila terhasil satu gelombang lengkap ni, dalam masa berapa saat ni? Dalam masa 0.20 saat. So inilah tempoh. Okay. Jadi kan tadi kan cikgu bagi tahu tempoh tu apa maksud dia? Tempoh tu masa untuk buat satu gelombang lengkap. So masa untuk buat satu gelombang lengkap adalah 0.20 saat. Jadi tempohnya adalah 0.20 saat. Jadi 1 bahagi dengan 0.20 berapa?
1 bahagi 0.20. Berapa? 5. Ya, dapat 5. So unit dia. Okay, kamu boleh buat unit dia macam ni. Sebab ni kan saat dia kat bawah kan. So bila bawa ni atas dia apa? Saat negatif 1 ataupun kamu terus boleh bagi unit dia. Kamu tahu kan unit frekuensi. So frekuensi mestilah unit dia berapa? 5 apa? Hertz. Ya, 5 Hertz. Okay. 5 Hertz. Z 5 Hertz. So apa masuk 5 Hertz ni? Maksudnya adalah 5 gelombang lengkap. 5 gelombang lengkap dalam masa 1 saat. Okey? Dalam masa 1 saat. Maksudnya dalam masa 1 saat dia boleh hasilkan 5 gelombang lengkap. 5 gelombang lengkap. Yang cikgu buat ni baru 1 gelombang lengkap ni. Ini baru 1 gelombang lengkap. Kalau 5, mana tadi? Kalau 5, ini 1. Lepas tu, ni tambah lagi. Ni 2. Lepas tu ni 3. Lepas tu ni 4. Lepas tu lagi, ni 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gelombang lengkap yang boleh dihasilkan dalam 1 saat. Sebab tu dia 5 Hertz. Okey? Faham tak? Boleh? Boleh. Boleh. Itulah maksud dia, okey? Kamu tengok ataupun kamu fikir logik je. Tak apa kamu fikir logik. Satu gelombang lengkap. Kalau 1 gelombang lengkap berapa saat? 1 gelombang lengkap. 1 gelombang. Satu yang kali hijau kan. 1 gelombang lengkap 0.20 saat. So kalau 1 saat berapa? Mesti kamu buat apa? Kamu bahagi kan. 1 bahagi 0.02 tu yang dapat 5, okey? 5 gelombang lengkap. Okey. So bayangkan 1 saat tu punyalah masa dia pendek kan. Tapi dia boleh buat 5 gelombang lengkap. Banyak tak? Banyak tak dia boleh buat gelombang lengkap dalam masa 1 saat? Banyak kan? Banyak. 1 saat tu macam sekejap je kan. Tapi dia boleh buat 5 gelombang lengkap. Okey. Itulah maksud dia. Okey. Okey. Lagi. Lepas dah tahu frekuensi, kita boleh tak kira laju gelombang? Boleh kan? Pakai formula apa tadi? V sama dengan F lambda. Okay, so F dah tahu kan frekuensi dia 5 Hz. Okay, 5 Hz. Lepas tu panjang gelombang. Panjang gelombang tadi dah tahu kan? Berapa panjang gelombang? Tak bagi Oh, ada. Okey, dia kata jarak antara 2 puncak berturutan adalah 32 cm. Maksudnya kan puncak ni dengan puncak ni berturutan 32 cm. Okey, 32 cm. Nak tukar ke unit Okey, tukarlah unit. 32 cm tukar unit meter berapa? 32 cm tukar ke meter. 0.32. 0.32. So kita ambil 0.32 meter. Okey. So panjang gelombang dia 0.32 meter. Frekuensi dia 5. So 5 darab 0.32 berapa? Dapat berapa? 1.6. Okey, dapat 1.6. Okey, apa unit untuk laju? Laju. Laju. Okey, Meter apa? sahaja meter. Ya. Ni meter kan. So ni meter. Ni sebenarnya 5 Hz. 5 Hz ataupun 5 saat negatif 1. 5 saat negatif 1. So sebab tu unit dia meter saat negatif 1. Okey, meter saat negatif 1. Ataupun kamu tahu kan laju mestilah meter saat negatif 1 kan. Okey. So itulah
formula nak kira, okey? Had laju gelombang. Sorry apa? Laju gelombang. Okey, next. Yang ni pula. Okey, ni dia kata ombak laut memukul pantai dengan had laju dia 6 meter saat -1. So ni had laju. Dia kata jumlah jarak bagi 4 puncak pada ombak laut ialah 4.5 meter. Berapakah frekuensi ombak laut itu? Maksudnya dia nak cari frekuensi, dia nak tahu ada berapa gelombang lengkap yang dapat dihasilkan dalam masa 1 saat. So apa formula nak kira frekuensi? F sama dengan 1 peti. 1 peti. Tapi ni lain sikit. Kita tak boleh pakai lah F sama dengan 1 peti sebabnya T tu adalah tempoh kan, masa untuk buat satu gelombang lengkap. Tapi tak ada info kat sini. So bila tak ada information kat sini, jangan guna yang ni lah. Kita guna yang lagi satu tu. Formula yang ada had laju ni. V sama dengan F lambda. Pun kita still boleh cari juga frekuensi dia, betul tak? So frekuensi sama dengan V per lambda. So V berapa V? V adalah had laju dia berapa? Had laju dia. Respon. 6 meter saat 6 -1. meter saat -1. Okay, 6 meter saat -1 bahagi dengan panjang gelombang. Kamu ingat kan panjang gelombang tu mesti antara dua puncak yang berturutan. Yang ini puncak lah ni ni puncak kan, cikgu kata puncak bertemu puncak tu yang jadi satah kan. Sebenarnya satah ni mewakili puncak. So ada 4 puncak kat sini So kalau antara dua puncak berturutan yang ni ni. Dia nak yang ni macam nak kira? 2.25. 4.5 bagi dengan 2.25. Okey, nak kira panjang gelombang ni lah antara puncak antara panjang gelombang tu, panjang antara puncak dengan puncak berturutan kan. Ni panjang gelombang. Jarak antara puncak dengan puncak berturutan. Okey. So kat sini 4.5 jadi kamu tengoklah. Okey, ni baru satu panjang gelombang. Kau cikgu buat lagi kat sini. Dah 2 dah. Kau cikgu buat dari sini. Dah 3 dah. Maksudnya kan 3 panjang gelombang, dia punya jarak dia 4.5 meter. Tapi cikgu bukan nak 3 panjang gelombang. Cikgu nak 1 je panjang gelombang. So 4.5 meter bahagi 3 dapat berapa? 1.5. Ya, dapat 1.5 meter. 1.5 meter. So masuklah dalam sini formula. Jadi panjang gelombangnya 1.5 meter. So 6 bahagi 1.5 berapa? 4. So dapatlah 4. So ni meter atas, meter bawah potong. So tinggal apa? Saat -1. Kamu jawab macam ni pun boleh. Ataupun kamu dah tahu kan frekuensi mestilah unit dia apa? 4 apa? 4 Hertz. 4 Hertz. So nak jawab macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Okay. So apa masuk 4 Hertz ni? Maksudnya apa? Maksudnya apa 4 Hertz ni? Maksudnya? Apa 4 maksud? gelombang lengkap dalam masa 1 saat. Ya betul. 4 gelombang lengkap. Jadi ni 1, 2, 3, 4. Okay. 4 gelombang lengkap dalam masa 1 saat. Banyak 1 saat dia boleh buat 4 gelombang lengkap. So itulah frekuensi. Okay, boleh setakat ni? Boleh? Boleh. Okay, boleh. Bagus, boleh. Kita buat yang ni pula. Okay, ni tak ada kan dalam handout. Nanti cikgu bagilah PDF yang ni. Cikgu baru jumpa pula soalan ni. Okay. Tentukan panjang gelombang dan amplitude. Okey. Berapa panjang gelombang? Panjang gelombang mesti antara puncak dengan puncak secara berturutan. Ni panjang gelombang. Masalahnya dia bagi terlebih. 12 cm terlebih. Cikgu nak yang ini je. Macam mana nak buat? Korang ada idea? Macam mana nak buat? Kalau puncak dengan puncak ni baru satu panjang gelombang kan. Kau cikgu tak buat macam ni, puncak dengan puncak yang ni pula. Dah berapa dah? Dah 2 panjang gelombang. Tapi dia bagi 12 cm ni daripada sini sampai
setengah yang ni ha. So tu berapa tu? Kalau daripada sini, start daripada sini, okay, cikgu buat yang kali hijau ni. And then sampai sini satu panjang gelombang. And then tambah lagi sikit kat sini. Kau tambah setengah. Maksudnya apa? Satu panjang gelombang tambah dengan setengah. 0.5. Kejap. Asal cikgu buat dua sini silap. Okey, yang ni satu panjang gelombang. Lepas tu yang ni pula ni pun satu panjang gelombang. Okey, kalau setengah berapa? Faham tak? Tak faham? Faham ke tak? Tak. Dua. Faham? Okey, kalau daripada puncak ni ke puncak ni, ini baru satu panjang gelombang, okey. And then puncak sini ke puncak sini pun satu panjang gelombang juga. Tapi masalahnya kat sini, dia buat yang ni satu panjang gelombang and then tambah yang sampai sini je. Setengah je kan kat sini. Jadi kat situ satu panjang gelombang tambah dengan setengah. Setengah maksudnya berapa? Setengah. 0.5. 0.5 kan setengah. 0.5. Jadi 1 tambah 0.5, 1.5. 1.5 panjang gelombang. Maksudnya kan 12 cm ni mewakili 1.5 panjang gelombang. Okey? Faham? Yang tu faham tak yang ni? Ini faham? Maksudnya 1.5 panjang gelombang bersamaan dengan 12 cm. Tapi cikgu nak satu panjang gelombang je, okey? Cikgu nak satu panjang gelombang je. So macam nak buat? Cikgu nak satu panjang gelombang je. Berapa cm? So kita bahagi. Jadi so bahagilah 12 bahagi 1.5 berapa? 12 bahagi 1.5 dapat. Okey, kawan-kawan dah dapat dah. Dia dapat 8. Ya betul. 8 cm. Jadi untuk satu panjang gelombang, okey, untuk satu panjang gelombang ni adalah 8 cm. Okey? 8 cm. Okey. So kamu sebenarnya kamu fikir logik je, okey? Fikir logik je. 12 cm tu sebenarnya mewakili 1.5 sebab dia terlebih sikit. Okey, terlebih sikit. So terlebih setengah. So 1.5, okey? Okey, dah kalau 1.5 12 cm, so kamu kira lah untuk satu panjang gelombang. Bahagi dapatlah 8 cm. Okey, next. Amplitude pula. Berapa amplitude dia? Respon. Kira amplitude. Berapa amplitude dia? Satu 1.5. Ya, amplitude dia 1.5 sebabnya ni kan, okey, kan dia gelombang ni kena buat setengah kan, buat setengah macam ni. So amplitude tu daripada tengah ke puncak. Tengah ke puncak. So dia kata yang atas bawah ni 3 cm. So kalau nak buat tengah ke puncak, jadi 3 bagi 2 lah tu yang dapat 1.5 cm. Okey. So dapatlah 1.5 cm dia punya amplitude. Okey, next nombor 2 pula. Gambar rajah menunjukkan sejenis gelombang melintang. Okey, gelombang melintang lah kan, ada puncak, ada lembangan. Okey, dia kata pasangan titik manakah yang merupakan panjang gelombang bagi gelombang itu. Okey, yang mana panjang gelombang? Kalau A dengan apa? A dengan D. A dengan D. Okey, AD tu panjang gelombang. Okey, lagi? Apa lagi yang kamu jumpa? C dengan F. Okey, C dengan F. Lagi? Ada lagi tak? B dan E. B dengan E. B dengan E tu panjang gelombang. Okey, so ada 3 lah. 3 panjang gelombang yang kamu jumpa dalam soalan ni. Okey, next. Okey, kalau ni, ini bukan gelombang melintang ni, kita panggil gelombang apa ni? Siapa ingat ni gelombang apa?
yang ada macam ni. Dia tak ada puncak, tak ada lembangan. Kita panggil ia Membujur. gelombang membujur. Okey, gelombang membujur. So dalam gelombang membujur dia ada mampatan, dia ada regangan. So yang ni kita panggil mampatan. Yang rapat-rapat ni mampatan. Yang jauh-jauh ni regangan. Okey. So dalam gelombang membujur pun ada juga panjang gelombang Panjang gelombang dia itulah sama ada antara mampatan dan mampatan secara berturutan ataupun regangan dan regangan secara berturutan. Okey. So kat sini kamu yang paling sesuai guna apa? Dia kata antara, sekejap tak nampak ni. Okey. So kat sini dia kata antara mampatan sini hinggalah mampatan yang hujung sekali tu, dia punya panjang dia 68 cm. Cikgu nak panjang gelombang. Bila panjang gelombang ni mestilah mampatan dengan mampatan yang berturutan. So kalau yang berturutan sini dengan sinilah kan yang berturutan. So berapa cm ni? Saya nak kira. Ya, 34. Sebabnya okey ni baru satu panjang gelombang kan, mampatan dengan mampatan. Lagi satu yang ni, mampatan dengan mampatan ni pun satu panjang gelombang. So ada berapa? Ada 2 kan. So 2 panjang gelombang, panjangnya adalah 68 cm. So kalau cikgu nak satu je, 68 bagi 2 tu yang dapat 34. Boleh? Boleh. 34 cm. Okey, so panjang gelombang dia 34 cm. Okey, next. Nombor 4 pula. Dia kata sebuah whistle menghasilkan bunyi pada frekuensi 400 Hz. Jika laju bunyi dia 600 meter saat -1, tentukan panjang gelombang bunyi itu. So nak pakai formula apa ni? Kita ada frekuensi, kita ada had laju V, nak cari panjang gelombang lambda. So pakai formula apa? Respon. Laju. V sama dengan F lambda, hal laju. Ya, V sama dengan F lambda. So nak kira panjang gelombang, lambda sama dengan V per F. Jadi V adalah 600 meter saat -1 bahagi dengan 400 Hz. 400 Hz tu maksudnya 400 saat -1 lah ya. Kamu nak buat 400 Hz pun tak ada masalah. Pun macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, so 600 bagi 400 berapa? 1.5. 1.5. So bila panjang gelombang mesti ada unit panjang. Apa unit panjang dia? Meter. Meter kan, sebab kat sini meter. Betul tak? Kalau cikgu buat macam ni, cikgu potong ni saat -1 kan, 400 Hz tu 400 saat -1. Potong-potong kan tinggal meter. Tak apa, kamu fikir logik je lah. Kalau sini pakai unit meter mestilah yang ni per unit meter. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Meter saat -2. Tak kak, kita potong ni Ni panjang gelombang. So panjang unit dia meter. Okey. Next. Inilah. Ni apa benda pula ni? Okey, dia kata seutas tali digetarkan menghasilkan gelombang seperti raja di atas dengan kadar 10 getaran sesaat. Apa maksud 10 getaran sesaat? Maksudnya satu saat dia boleh buat 10 getaran. Dia boleh buat 10 getaran. Maksudnya dia boleh buat 10 ayunan lengkap ataupun 10 gelombang lengkap. Jadi ini adalah mewakili apa ni sebenarnya? Ni mewakili apa ni? Satu saat dia boleh buat 10 getaran, 10 gelombang lengkap ni. Ini 10 Hz. Ya, sebenarnya dia adalah frekuensi ya. Maksudnya 10 Hz. Okey, 10 Hz dia punya ni. So itu adalah frekuensi 10 getaran sesaat. 10 gelombang lengkap sesaat, dalam masa satu saat. So itu adalah frekuensi. So bila frekuensi unit dia Hertz kan. So 10 Hertz lah. Okey, soalan tanya. 10 Hertz. Okey, soalan tanya.
hal laju gelombang. So nak kira hal laju V